saya Fatin Rafika Mazwana binti Ahmad. Nama saya Monica Sarana Desma dengan Saya Kennedy Jo. Saya Nur Aisyah Omer binti Umar Rosli. Saya Dayang Nur Fasihah binti Muhammad Fauzi. Nama saya Elvina Veronica Paris. Saya Alia Adriana binti Abdul Main. Istilah peradaban yang berasal daripada bahasa Arab digunakan untuk menjelaskan tentang maksud tamadun. Sebelum kedatangan Islam, perkataan yang digunakan untuk membawa maksud peradaban adalah budaya yang bertunjangkan kepada kesan nilai dan kehalusan budi pekerti. Selepas kedatangan Islam, istilah bahasa Arab mulai digunakan pakai dan diterima pakai dalam istilah bahasa Melayu. Saya akan menjelaskan definisi dan etika peradaban. Etika merupakan prinsip moral atau nilai-nilai akhlak seperti adat dan sopan santun yang menjadi pegangan seseorang individu atau kumpulan manusia. Definisi etika juga boleh dibahagikan kepada tiga, iaitu dari segi etimologi, istilah dan falsafah. Dari segi etimologi, iaitu ethos dalam bahasa Yunaninya atau mores dalam bahasa Latin yang membawa maksud hukum adat dasam, adab, tradisi, budi pekerti, kesusilaan, sopan santun dan sebagainya. Definisi etika dari segi istilah pula ialah suatu kajian yang bersifat falsafah terhadap moral. Dari sudut falsafah pula ialah berfikir sendiri tentang apa itu yang dikatakan baik, jahat, benar, salah, tanggungjawab atau duty, tentang apa yang patut dan tidak patut dilakukan. Baiklah, seterusnya kita berpindah pula kepada definisi peradaban. Peradaban merupakan sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Peradaban juga berasal daripada kata dasar adabah yang bermaksud tingkah laku, tata susila yang baik dan terpuji yang diamalkan oleh anggota sesebuah masyarakat. Selain itu, diistilah juga sebagai ketamadunan. Seterusnya, membentuk jati diri rakyat Malaysia. Secara umumnya, jati diri ini adalah satu pengaruh yang besar dalam kemajuan ekonomi, kemajuan sasiah di budaya Malaysia dan seterusnya yang dapat kita lihat pada masa kini, di mana suatu cerminan kepada budaya di Malaysia. Antara cara yang pertama itu adalah dari skop yang terkecil, yaitu peranan keluarga, di mana ibu bapa harus menerapkan tauladan ataupun menunjukkan tauladan yang terbaik dalam sebuah keluarga. Sepertinya mereka mempunyai sikap hormat kepada orang tua, dan secara tidak langsung anak-anak mereka juga akan mengikut tauladan-tauladan yang dilakukan oleh ibu bapa tersebut. Jadi anak-anak tersebut akan berfikir dan boleh menilai sesuatu yang baik dan sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan. Oleh itu, pembentukan jati diri sejak berada dalam kurungan keluarga juga terbentuk sehingga ke masyarakat yang di luar. Jadi seterusnya adalah peranan media massa. Media massa juga salah satu platform yang sangat penting di mana membudayakan nilai-nilai murni yang ada dalam kalangan Malaysia, dan begitu juga agama masing-masing. Dan media massa juga salah satu platform yang berbahaya dalam menyebarkan hal-hal ataupun isu semasa dari segi isu-isu berkaitan dengan budaya-budaya barat ataupun yang boleh mencacah-celakan sasiah diri seorang individu bagi masyarakat Malaysia. Namun hal sedemikian dapat diatasi dengan lebih banyak menapis apa yang diterima dan disebarkan melalui teknologi sekarang. Misal kata dengan budaya-budaya barat kini yang semakin banyak diikut oleh masyarakat Malaysia sendiri disebabkan kurangnya penelitian dalam bab-bab yang boleh membawa jati diri Malaysia, rakyat Malaysia itu lebih teguh. Cara yang seterusnya adalah dari segi sosial ataupun dari segi pendidikan agama. Pendidikan agama ini adalah satu kunci yang sangat kuat dan wajib dilakukan, di mana hal-hal dalam pendidikan agama ini seperti dikata boleh didedahkan dalam keluarga, di mana ibu bapa juga boleh membawa anak-anak mereka untuk beribadah dan giat dalam hal-hal keagamaan. Apabila masyarakat ataupun anak-anak lebih kepada hal keagamaan, maka mereka tahu membezakan hal yang jahat dan hal yang baik untuk dilakukan pada masa kini ataupun pada proses kedewasaan mereka. Beberapa peranan tersebut telah membawa banyak efek kepada masyarakat sekiranya dilakukan dalam jangka masa yang lebih awal, ataupun sekiranya masyarakat Malaysia mempunyai tahap kesedaran yang tinggi, dan cara-cara tersebut seperti agama, peranan ibu bapa dan peranan media massa ini dapat mereka lalui dengan bijak dan sedari di mana kepentingan sebagai seorang rakyat Malaysia hidup dengan penuh integriti, dan jati diri ini merupakan cerminan di mana negara kita mempunyai perkembangan dari segi sasiah dalam hal-hal yang dapat kita teraju. Pertama ialah masyarakat yang mengetikkan diri sendiri, masyarakat yang sering mengetepikan nilai etika dalam diri masing-masing. Hal ini kadang masyarakat kurang mendedahkan dengan nilai-nilai murni sejak kecil lagi. Kebiasaannya hal ini menyebabkan oleh ibu bapa yang tidak mengutamakan nilai etika dan peradaban dalam diri anak mereka. Malahan ibu bapa
tanpa mengajak anak mereka supaya anak mereka mementingkan kebedaan atau menjadi masyarakat yang materialistik. Seperti kita tahu sekarang masyarakat lebih mengutamakan kebedaan seperti jawatan. Mereka tidak mengambil perhatian tentang kepentingan etika dan peradaban. Hal ini menyebabkan sukar untuk menerapkan nilai etika dan peradaban dalam diri masyarakat. Kedua, pengaruh media massa. Pengaruh media massa memberi pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat yang boleh menjejaskan pemikiran seseorang dan mencontohi perkara yang tidak sepatutnya dibuat seperti keganasan dan buli. Golongan remaja biasanya terpengaruh dengan media massa dan ini akan menyebabkan mereka mudah mengikuti segala aktiviti yang dipaparkan di media sosial secara tidak langsung. Mereka akan melakukan perkara yang tidak sepatutnya seperti buli dan penggunaan dadah. Seperti yang kita tahu, media massa merupakan benda yang penting sekarang menjadikan masyarakat kini menggunakan media massa seperti media sosial dan memberi pengaruh terhadap mereka seperti golongan remaja menggunakan media massa atau gadget. Mereka akan mempunyai niat ingin mencuba apa yang mereka lihat. Contohnya penggunaan dadah yang menyebabkan mereka teringin merasa dan ia merupakan cabaran kepada golongan remaja ini merasa media massa ini memberi impak kepada mereka yang menukarkan kepada kita untuk menerapkan etika dan peradaban. Ketiga ialah pengabaian hak asasi manusia, melahirkan masyarakat atau generasi muda yang bersifat pendendam disebabkan hak asasi manusia yang dipandang enteng. Disebabkan hal tersebut, masyarakat menjadi tidak bertoleransi dan sukar untuk bekerjasama antara satu sama lain. Secara tidak langsung, nilai etika sukar untuk diterapkan dalam masyarakat. Sebagai contoh, bantuan kerajaan tidak ambil tahu atau tidak ambil kisah menyebabkan kita sebagai rakyat merasakan kerajaan rasa dendam yang menyebabkan sifat permusuhan dan pergaduhan negara akan tidak aman. Apabila ingin menerapkan etika dan peradaban dalam diri masyarakat, kerana mereka merasakan hak asasi manusia tidak ada. Keempat, iaitu yang terakhir, masyarakat yang berbilang kaum dan beragama. Keberbagai agama dan kaum di Malaysia merupakan antara cabaran dalam menerapkan nilai etika dan peradaban kerana wujudnya perbezaan persepsi dan pandangan dari setiap golongan masyarakat, terutama golongan muda. Mereka mempunyai pandangan berbeza dan ini boleh menyebabkan berlakunya tidak persefahaman antara satu sama lain. Maksudnya, di Malaysia berbilang kaum menjadikan perbezaan pendapat dan mulalah ada ketidakpuasan tiada dan tidak setuju menyebabkan pertingkatan di situ dan tidak persefahaman. Jadi, untuk menerapkan etika dan peradaban, mereka masing-masing ada pandangan yang berlainan. Isu yang pertama ialah sistem pendidikan terasing. Sistem pendidikan di Malaysia kini bergerak seiring dengan perubahan arus pemodernan seiring dengan keperluan semasa masyarakat. Namun, perubahan itu tidak tertakluk dalam perubahan sistem persekolahan yang masih mengekalkan sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. Banyak isu-isu telah dibangkitkan, namun selepas segala perbincangan dan perdebatan yang dibuat keputusan, hanya berakhir dengan tiada jalan. Sistem persekolahan yang memisahkan bahasa ibunda dan perbezaan etnik kurang memainkan peranan bagi memupuk integrasi dalam kalangan pelajar. Situasi akan menyebabkan interaksi yang berkurangan. Oleh itu, implikasi ini akan memberikan kesan negatif kepada golongan etnik negara. Kedua ialah propaganda perkauman Malaysia. Pembangunan media sosial sejak kebelakangan ini telah memberi kesan kurang sihat terhadap perpaduan negara. Walaupun ia meningkatkan ketulusan tentang pemerintah dalam memberi ruang kepada rakyat Malaysia membincangkan isu-isu politik sama ada dari pihak penyokong kerajaan atau pembangkang, media sosial menjadi saluran alternatif maklumat dalam mempromosikan nilai demokratik. Ramai pemuda kurang berhati-hati apabila melemparkan tuduhan. Sebagai contoh, akhbar berita harian memaklumkan isu perkauman di media sosial semakin berleluasa. Namun, ia dilakukan oleh individu yang menyalahgunakan media itu dengan mencipta akaun palsu bagi menyentuhkan perbelahan. Maka, langkah berhati-hati perlu dalam berhadapan dengan isu-isu dalam media sosial. Isu yang terakhir ialah berkaitan agama. Perbezaan pegangan agama ternyata disalahfaham sebagai sepadan yang menghalang perpaduan dalam masyarakat kerana dilihat dalam konteks yang kurang tepat. Kurangnya sensitiviti serta kefahaman berkenaan dengan agama yang berbeza memberikan kesan kepada hubungan dan interaksi dalam masyarakat. Masyarakat harus peka dan memahami keperbezaan fahaman tidaklah harus menjadi halangan di dalam memupuk perpaduan di kalangan masyarakat berbilang bangsa dan agama. Sikap bertolak ansur adalah kunci utama dalam memupuk sesuatu perpaduan. Etika adalah satu elemen yang penting dalam kehidupan manusia. Kerana manusia yang beretika ni selalunya mereka akan dipandang mulia dari kacamata masyarakat. Mereka dihormati, pandangan mereka juga didengari dan idea mereka juga selalu menjadi rujukan masyarakat apabila hendak membuat keputusan. Okey, kemudian saya akan menerangkan pasal berkenaan peradaban. Peradaban adalah proses mengembangkan keadaan masyarakat sejauh mana yang boleh dari segi teknologi, industri, pemerintahan dan lain-lain sehingga mencapai tahap maksimum. Peradaban ini selalunya dia menekankan kepada keadaan sistematik yang dijalani atau digunakan oleh masyarakat. Masyarakat yang berada di sesuatu tempat atau yang bekerja secara kolektif demi untuk meningkatkan kualiti hidup, pendidikan, makanan, pakaian dan transportasi mereka. Dan peradaban juga dapat diartikan sebagai keadaan majunya satu masyarakat dalam hal jumlah budaya, ilmu pengetahuan dan pemerintahan. Okay. Bagi saya etika dan peradaban ini merupakan satu ilmu atau sesuatu aspek yang penting dalam kehidupan manusia kerana
etika dan peradaban ini dianggap setaraf dengan agama dan kepercayaan. Secara kesimpulannya, masih banyak cabaran yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghayati terhadap peradaban dalam kehidupan seharian pada masa kini. Hal ini karena masih ramai lagi yang tidak mengetahui betapa pentingnya dalam pembinaan peradaban dalam kalangan masyarakat. Peradaban umumnya adalah sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam perlakuan, pemikiran, dan kemajuan yang tinggi, baik halus dan sopan ke arah pembentukan pribadi dan komuniti yang memiliki personality, tata susila, dan budi pekerti yang terpuji bagi membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa. Setiap pembinaan peradaban amat penting untuk kita terapkan karena dapat membina pemikiran dan sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, akhlak, dan integriti dalam kehidupan masyarakat. Pendedahan terhadap mengenali latar belakang tentang peradaban masing-masing boleh memupuk rasa persefahaman antara satu sama lain. Oleh hal demikian, semua pihak haruslah menitikberatkan pembinaan peradaban dalam kehidupan seharian agar masyarakat dapat hidup dalam suasana yang harmoni dan sejahtera.